Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ala 'abdihi hudan wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa syafi'an lana yaumal qiyamah innaka antas sami'ul alim. Allahumma 'afina min kulli bala' Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'azabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa sayil asqam wa qaruna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa' 'anna al bala' wal waba' wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana isrif 'anna 'azab jahannam inna 'azabaha kana gharama inna sa'at mustaqarran wa muqama. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dibawa dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada hari yang ke-14 dan kita malam ini insya-Allah malam yang ke-15 maka kita akan bersama-sama dengan juzuk yang ke-15 daripada Al-Quranul Karim insya-Allah. Malam ini kita akan bersama dua surah iaitu suratul Isra dan suratul Al-Kahf. Surah Al-Isra. Nah, kita mula dengan surah Al-Isra. Surah ini adalah surah yang ke-17 diturunkan di Mekah. Ayatnya ada sebanyak 111 ayat. Juzuk yang ke-15 ini dimula daripada awal surah Al-Isra. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Innahu was-sami'ul basir. Ayat dalam surah Isra. Nama surah Al-Isra, kita selalu dengar kisah cerita Isra. Isra ni makna jalan. Allah Ta'ala menjalankan hamba dia di waktu malam. Hamba dia iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kisah cerita Al-Isra ni Allah Ta'ala muat dalam ayat pertama yang kita baca tadi, iaitu subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Jadi Isra adalah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala beri pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlakunya Isra setelah mana Nabi kita tu dia menghadapi berbagai-bagai cabaran dan pada masa itu juga sebelum pada Isra tu berlakunya kematian dua orang yang dia sayangi, iaitu satunya bapa saudara dia Abu Talib, yang mana walaupun dia bukan orang Islam pada masa itu, tak ada masuk Islam, tapi dia bela sokong memberi perlindungan kepada anak saudara dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada perbuatan jahat menyakiti daripada orang-orang kafir Quraisy, kafir-kafir musyrikin yang selalu dia tu nak melakukan sesuatu yang jahat terhadap anak saudara dia iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bapa saudara dia inilah yang bela dan mempertahankan anak saudara dia walaupun dia tu tidak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya iaitu kematian seorang isteri yang disayangi. Isteri yang pertama iaitu Khadijah binti Khuwailid. Jadi dua-dua ni merupakan sayap penyokong yang besar yang membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melancarkan di kalangan masyarakat manusia. Jadi Allah Taala dia mula dengan subhanallazi asra bi'abdihi, maha suci. Bila sebut perkara yang rasa pelik di si manusia,
maka Allah Ta'ala mula dengan subhana, maha suci. Maha suci daripada Allah Ta'ala tu, dia buat perkara yang bukan-bukan, yang tak betul, yang tak kena, perkara yang salah tak. Isra ni mukjizat. Mukjizat ni maknanya Tuhan wi kepada nabi, rasul-rasul saja, tak wi kepada orang lain. Kerana perkara ni perkara yang luar biasa. Luar biasa yang tak serupa dengan kejadian-kejadian yang berlaku di kalangan manusia. Lalu Allah Ta'ala dia mula subhana, maha sucinya, tasbih. Kita juga bila kita temu benda-benda yang pelik-pelik, maka kita kata subhanallah, maha suci Allah. Dan kalau tak pelik pun kita kena rajin tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana Allah dia suruh kita tasbih pagi-pagi, petang-petang. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Hendaklah kamu bertasbihkan Allah Ta'ala pagi-pagi dan petang-petang. Tasbih ni satu perkara menjadi kewajipan kita lah, orang mukmin, orang Islam ni, muslim dan muslimah. Kena subhanallah, subhanallah. Tengok lepas sembahyang, disuruh kita tu tasbih 33 kali. Lepas tu nak tidur pula disuruh kita tasbih 33 kali bersama dengan tahmid alhamdulillah dan juga takbir Allahu akbar. Itu tanda kata pentingnya tasbih, dan kita berhajat kepada tasbih. Kerana satu kelebihan dia besar, yang keduanya untuk kita nak menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada sifat-sifat yang tak layak dengan dia, yang disifat oleh manusia-manusia yang jahil, manusia-manusia yang dia itu ingkarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Isra ni Allah sebut kata bi'abdihi, dengan hambanya. Dia tak ada sebut kata siapa dia hamba, tak ada royak. Dia kata bi Muhammadin, bi rasulihi, bi nabiyhi, dengan nabinya, akan rasulnya, akan Muhammad, tak sebut. Sebut abdihi, hambanya. Jadi tidak lain hamba di sini iaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab nabi ni dia kemuncak tinggi kehambaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia selalu beribadat kepada Allah dengan sungguh-sungguhnya. Kalau kita nak ambil contoh daripada Nabi adalah sangat baik, kerana Nabi ni laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Semaya malamnya sehingga bekak kaki-kakinya, dia selalu syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu panggil kehambaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekah jauh dengan kita ni jadi hamba Tuhan ratik, jadi hamba syaitan ratik kah. Jadi hamba pada nafsu ratik. Na'udzubillahi min zalik. Oleh itu mari kita usaha, terutama dalam bulan Ramadan al-Mubarak, kita benar-benar boleh kita nak perhambakan diri kita dengan sungguh-sungguh terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana munasabah boleh beribadat kepada Allah. Lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna haulah. Satu malam saja Isra daripada Mekah, daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa di Palestin, di Baitul Maqdis. Satu malam saja. Zaman dulu kalau berjalan kat panggil makan masa lama, bulan-bulan baru nak boleh sampai daripada Mekah. Sama ada berjalan kaki kau turut lagi, atau kenderaan naik unta ke juga lambat kerana jauh perjalanan. Tu satu malam. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kuasa dia, Nabi dia Isra daripada Mekah kepada Baitul Maqdis iaitu Masjidil Aqsa dalam masa yang singkat saja, sehingga orang-orang musyrikun rasa heran bagaimana Nabi itu dia berjalan lagi daripada Mekah kepada Baitul Maqdis dalam masa sekejap saja, tak ada lama. Jadi kerana Allah Ta'ala sedia kederaan khah bagi Nabi untuk Isra, sebagai nak menggapa, nak ambil hati Nabi, nak menggembirakan Nabi kerana duka cita, duka cita daripada penetengnya orang-orang musyrik, duk meneteng, duk lawel, duk tindas, duk buat zalim, sama ada dia sendiri atau sahabat-sahabat dia. Maka Tuhan tu bawa Nabi rihlah panggil, rihlah supaya kata lagi seksa dungan, lebih kurang itulah, untuk nak pelapcai Nabi supaya Nabi itu
bertambah semangat untuk menjalankan dakwah dia, supaya sampai kepada tujuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra' ni daripada masjid kepada masjid. Ini tanda katanya kepentingan masjid. Sedangkan boleh Allah Ta'ala yang nak Isra' pada rumah Nabi di Mekah kepada rumah siapa-siapa saja di Baitul Maqdis. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dia Isra' daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Dua masjid yang mempunyai kedudukan yang tinggi, kerana Masjidil Haram adalah masjid yang bila kita beribadat di dalamnya, solat semaya di Masjidil Haram, maka diganda pahala dia seperangga 100,000 semaya di masjid-masjid lain. Dan pula di Masjidil Aqsa, dan kita semaya di dalam Masjidil Aqsa, kelebihan dia tu sama dengan 250 semaya di masjid-masjid lain. Ada juga riwayat kata 500, tapi riwayat yang lebih rajahnya iaitu 250 pahala. 250 semaya banding dengan semaya di masjid-masjid lain. Jadi kita di sini kita dapat ambil pengajaran bahawa masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Dia ada peranan yang besar dalam membinakan orang-orang Islam supaya menjadi orang soleh, orang baik. Kerana orang mai masjid ni tak ada orang tak molek. Mari nak semaya kerana Allah, mari nak zikir kerana Allah, mari nak baca kitab Allah, Quran, buat halaqah dan mengaji majlis ilmi dan sebagainya. Itu kedudukan masjid dalam Islam kita. Kemudian kita mari tengok pula itu cerita kisah Isra' yang selalu kita dengar bila tibanya bulan Rajab, tapi sebenarnya bukan bulan Rajab. Ulama ya khilaf, setengah kata bulan Rabiul Awal pada macam-macam lah, tapi tidak ada masalah tarikh atau bulan mana-mana pun. Yang pentingnya kita ambil pengajaran daripada Isra' yang banyak, pengajaran-pengajaran dia yang boleh kita ambil untuk menjadi pengiktibaran kita dan kita pakai dalam hidup kita sementara kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mari pula kepada ayat ayat yang ke-9 insya-Allah taala. Malam ni kita akan dengar ayat 9 yang mana Allah cerita bahawasanya kelebihan Quran sangat besar. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Quran. Tugas Quran, perani Quran, tu gapo dia Quran pedah gapo. Kita duk suruh ma'al Quran, bersama Quran, suruh sain dengan Quran, suruh baca Quran, suruh tadabbur Quran, suruh amal dengan ajaran Quran. Apa kefaedahnya? Allah Ta'ala royak dengan jelas kerana dia tegas kata inna hadzal Quran, sesungguhnya Quran ni. Quran kita duk baca bulan Ramadan terutamanya dan bulan-bulan lain. Bila bulan Ramadan ni kita tekan sikit, kita perbanyakkan baca dia. Dan kita selalu guna masa untuk bersama Quran. Quran ini yahdi, sentiasa memberi petunjuk, hidayah, tunjuk jalan, bimbing, bawa manusia lillati hiya aqwam, ke jalan yang sangat betul. Masya Allah, aqwam, wazai afdal, yang betul, yang luruh, yang kukuh, yang comel, yang baik. Itu mana aqwam. Tu ana bukan kalau pasang apa ni kitab-kitab atau ajaran-ajaran yang dia tidak boleh tunjuk pada jalan aqwam tu, maknanya dia tak lama, tak lama. Tapi Quran ni yahdi lillati aqwam. Kalau di segi hidayat Quran dalam hubungi kita dengan Tuhan kita. Kita ni seorang manusia yang ada dua hubungi. Satu hubungi dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita.
Yang keduanya hubungi kita dengan sesama kita. Hubungi kita dengan Allah, iaitu beribadat kepada Allah, beriman dengan tauhid. Itu Quran inilah ajar kita, tunjuk kita, bawa kita supaya kita tu betul molek, kuat molek dalam hubungi kita dengan Allah Ta'ala. Kita perlu kepada aqwam, jalan yang aqwam. Iaitu gak jadi syirik kitanya. Bila beribadat jadi bid'ahnya kita. Bila kita buat apa-apa tu jadi khurafatnya kita, kerana kita tidak berpandu dengan aqwam, jalan Quran yang aqwam, iaitu sifat aqwam. Hubungi pula kita dengan sesama manusia. Masya-Allah, Quran dia aqwam, tunjuk jalan aqwam di segi hubungi kita dengan semua manusia tiap lapisan. Mula daripada hubungi kita dengan keluarga kita, ibu bapa kita. Ibu bapa kita, masya-Allah, orang yang melahirkan kita, Allah nak wujudi kita ni melalui ibu bapa kita. Maka kita kena ada hubungi dengan dua orang manusia yang penting, iaitu ibu dan bapa. Maka Quran dia tunjuk jalan aqwam, iaitu dia perintah supaya kita ni ihsana, buat baik pada ibu bapa. Tu. Wala taqul lahum uff, jangan kamu kata dua-dua tak boleh. Itu tak aqwam tu. Dia kata tu bukan aqwam tu. Tu. Wa qul lahum qawlan karima, naklah kamu kata pada dua tu perkataan yang mulia, lembut, juruh. Itu aqwam. Aqwam. Itu hubungi dengan ibu bapa. Hubungi dengan kaum kerabat pula dah. Quran dia tunjuk jalan aqwam, iaitu suruh kita silaturrahim. Tu jangan putus, jangan tinggal, jangan biar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya, la yadkhul jannah qati'un, tidak masuk syurga orang yang putus hubungi silaturrahim dengan kaum keluarga kita tu. Terutama bulan Ramadan ni munasabah kita nak silaturrahim, nak buat baik dengan ibu bapa, dan kita muliakan dengan apa-apa sesuatu untuk menjadi ihsan atau silaturrahim dengan mereka itu. Dan pula di segi hukum hakam pula. Segi hukum hakam ni, makna dari segi ajaran syariat ni, Allah Ta'ala mensyariatkan hukum-hukum, semua hukum-hukum untuk nak menjaga perkara-perkara daruriyat, dia panggil. Daruriyat, perkara-perkara yang kita berhajat kepada dia, iaitu 5 perkara. Satu, hukum-hukum Allah untuk nak jaga agama. Hifzuddin, dia panggil, jaga agama. Macam semaya. Apa kita nak semaya? Kerana kita nak jaga agama. Orang tak semaya, tak nak kata dia tu tak ada agama. Kerana semaya rukun Islam. Puasa sepatu juga. Bapa boleh Allah Ta'ala dia fardu puasa, kutiba alaikumusiyam, kerana nak jaga agama. Orang tak puasa, orang khianat agama, meruntuh agama. Tu. Tanda kata tak ada agama pada dia. Kerana rukun. Begitu juga haji dan sebagainya. Dakwah juga untuk jaga agama, supaya manusia dia tu jaga agama, kelik kepada Islam, hayati agama Islam, pakai agama Islam, guna agama Islam dalam hidup dia. We tambih, we jaga pada dia supaya dia jangan tinggal Islam, jangan khianat Islam, jangan Islam di mulut saja, jangan Islam bakar saja. Islam jadi dalam hidup, kenyataan hidup. Itu agama, jaga agama. Dan pula jaga agama, nafs, jaga diri. Jangan bunuh. Jangan bunuh diri. Sama ada diri sendiri atau diri orang-orang lain pun tak boleh bunuh diri. Jangan bunuh anak-anak tu jalan belakang tu, nak jaga diri. Lepas tu kalau sakit kena ubat, tujuan nak jaga diri.
Jangan bunuh diri. Sakit setara mana pun jangan bunuh diri. Islam larang keras bunuh diri. Tapi sekarang lah ni banyak manusia-manusia yang membunuh diri kerana dia tidak pegang dengan ajaran Islam. Macam di Jepun, di Korea. Nah, statistik dia tu tinggi menarlah di segi bunuh diri. Negeri Thai kita pun ada juga yang bunuh diri. Na'udzubillah min zalik. Itu hukum Islam datang mari larang bunuh diri kerana nak menjaga nyawa manusia. Harta, jaga harta. Harta ni jaga dia, kita kena kerja. Cari. Nah, jangan duk penganggur, jangan tak ada kerja, jangan tok ngan. Jangan, carilah kerja walaupun kerja-kerja mudah-mudah. Nah, boleh upah sikit, boleh harga sikit pun tak apa. Nabi dia menggalak sahabat-sahabat dia kata, kalau siapa ya ada tali, ada kapak, kemudian naik bukit, gikat kayu-kayu, rating-rating kayu, kemudian dia turun daripada bukit mai jual, lebih baik pada dia minta sedekah, sama ada rugi ke atau tak rugi. Kalau rugi pun tak baik lagi walaupun boleh duit. Itu nak jaga gapo harta. Jaga harta pula tak boleh kena curi, tak boleh nak sambung, tak boleh makan rasuah, tak boleh makan riba. Tu jaga harta belaka tu. Tak boleh borah, tak boleh gapo bazir, itu nak jaga harta. Jaga pula gapo kehormatan. Salah satu daripada 5 perkara tadi jaga kehormatan. Kita tak boleh nak kata kat orang, nak mengupak kat orang. Tu nak kata huduh kat orang, tak boleh. Kerana nak jaga agama, jagakan kehormatan. Itu 5 perkara. Satu lagi akal, jaga akal. Jaga akal ni mana kita ngaji, cari ilmu tu untuk nak jaga akal dah. Lepas tu jangan kita khianat akal. Lah ni banyak pemuda-pemuda kita duk khianat akal. Duk lekat tagih benda-benda yang boleh merosakkan akal fikiran dia sehingga dia tu luput separuh daripada otak dia. Rugi, tak boleh nak mikir mana yang baik, tak boleh nak beza mana yang jahat. Na'udzubillah min zalik. Itu panggil aqwam dari segi hukumnya. Mari pula kita tengok Allah Subhanahu wa taala dia suruh kita baca. Baca Iqra ni, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Satu dah baca atas dunia ni. Baca mengaji, kerana baca ni anak kunci kepada kejayaan di segi kita mendapat ilmu. Tapi kita kena baca lagi. Baca dunia mencari ilmu. Yang kedua kita kena baca juga. Mesti tiap-tiap orang tu kena baca. Di akhirat nanti baca gapo? Iqra kitabak. Bacalah kitab surat amalmu. Ni kita tak ada baca kitab wityasa dak lah. Tak ada baca kitab gapo ni pumisat, tak ada baca kitab tu kitab ni dak. Tapi kita baca kitab amalan. Kitab amalan hak kita duk kerja di atas dunia. Apa saja dimuat dalam kitab ni. Bubuh catatan bantek cukup, walau kecil, walau besar, walau halus, walau sikit, walau banyak, ada belaka. Iqra kitabak. Baca tiap-tiap manusia surat amalan kamu tu. Pak kita kata tak saya baca, tak pandai baca, tak boleh. Kena pandai belaka. Walaupun orang tak wahid baca atas dunia ni, atau orang buta huruf atas dunia ni, tapi bila di akhirat dia pandai belaka. Tu nak pandai belaka. Tu hewan yang dipandai belaka. Masya-Allah. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah engkau sendiri pada hari ini menjadi penghitung terhadap dirimu tentang segala amalan yang telah engkau lakukan. Ini panggil ayat muhasabah. Ayat tu tuan kangan hak kita buat kerja atas dunia ni, muhasabah. Tapi muhasabah di sana dah. Waktu kita tak boleh nak care, nak baki tak boleh dah. Sebab tu kita kena muhasabah dulu lah ni. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ni kata-kata masyhur katanya daripada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hisabkanlah kamu akan amalan kamu di atas dunia ini.
Kita buat apa-apa kita hisab. Kalau kena alhamdulillah, kita buat kena semua. Kalau salah kita istighfar pada Allah. Kita minta Tuhan ampun. Terutama kita dalam bulan Ramadan al-Mubarak, dan lebih utama lagi pada malam-malam yang kita harapkan Lailatul Qadar, maka kita berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni bi'acatu. Tak lama dah ni kita nak masuk 10 akhir bulan Ramadan, supaya kita dapat hapus perbuatan kita, kesilapan kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita. Jadi kita kena muhasabah atas dunia ni sebelum kita dimuhasabah di akhirat nanti. Penting sekali. Bila kita muhasabah dunia, maka rengeh dah kita di akhirat nanti. Rengeh, tak ada kena baca banyak lah. Ni dah kena baca berapa puluh muka, apa kata muka. Derek, hak ni salah, hak ni dosa, hak ni tak kena, hak ni maksiat. Allah, na'udzubillah min zalik. Kedi banyak kita. Dia kena baca kedi kita di mahkamah Tuhan pada hari akhirat nanti. Maka Allah ni kita kena kira lah. Kafa binafsikal yawm, cukuplah bagi engkau pada hari ni kamu tu hasibah. Tak ada kena orang hitung dah, kita hitung sendiri. Sebab tiap-tiap orang kena baca berlaku. Allahu Akbar, Masya Allah. Kemudian kita mari pula kepada ayat yang ke-23. 23 suratul Isra. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qada ni makna amara, Tuhan kamu perintah supaya kamu jangan sembah, jangan memperhambakan diri kamu, jangan buat ibadat illa iyyahu, kecuali dia saja, dia semata-mata. Jangan duk sembah lain, jangan beribadat kepada yang lain. Carilah Allah dan sembahlah dia. Ini asas hidup kita. Tujuan matlamat hidup kita, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak lain dan tidak bukan kami jadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu beribadat kepada aku saja. Itu tujuan hidup kita. Tuhan jadi tujuan itu saja. Tak ada tujuan kata suruh pergi syirik, sembah hak lain atik, minta pada lain atik. Ni ada di kalangan orang-orang Islam ni yang dia tu masih lagi tak faham akan ayat-ayat macam ni, iaitu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, kecuali dia saja. Wa bil walidaini ihsana, dan dengan ibu bapa adalah kamu buat baik. Besarnya hak ibu bapa. Dan sikit kompon baik. Tuhan mari royak suruh sembah dia saja, beribadat pada dia saja, lepas tu diikuti dengan wabil walidaini ihsana. Tak ada sebut orang lain. Rasul pun tak ada sebut sini, sebut ibu bapa. Tengok mendahului hak-hak yang lain selain pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hak dua ibu bapa, supaya kita buat baik. Buat baik macam-macam boleh buat baik. Kata lagu mana, perbuatan lagu mana. Nah, insya-Allah taala lepas tu wa imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah, masyaallah. Apabila ibu bapa jika salah seorang daripada duanya atau dua-dua sekali siapa umur dia tua dah dalam jaga dan peliharaanmu, maka janganlah kamu kata uff. Lagi kata uff. Kalau kita roda dia, pukul dia, atau kata perkataan yang pedih-pedih menyakiti dia, lebih teruk lagi lah. Ini panggil qiyas aula, qiyas yang lebih aula lagi, kena ambil hak nu lagi ke. Walaupun ayat tak sebut jangan kamu pukul roda ibu bapa kamu, tapi kalau lah kata uff tu menyakiti hati, tapi kalau roda menyakiti dua. Tu kalau pergi pukul, pergi roda ibu bapa, hati pun sakit, tubuh pun sakit, lebih teruk lagi lah. Na'udzubillahi min zalik. Dan jangan kamu jekah dia. Dan katalah kamu qaulan karima, perkataan yang sumpan santun yang mulia. Wakhfid lahuma janaha zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Hendaklah kamu merendah diri kepada kedua
kerana belah kasihan dan kasih sayangmu. Lepas tu doa, jangan lupa doa pada ibu bapa walaupun yang telah mati dah pun. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Allah, cuculah ya Allah ya Tuhanku rahmatmu kepada kedua sebagaimana dia mencurah kasih sayang melera aku dan mendidik aku semasa aku kecil. Allah Ta'ala ajar ini panggil doa Quran. Doa Quran untuk dua ibu bapa. Maka tak sayang biarlah orang tak berdoa dengar ni. Biar jadi anak jadi anak belaka kita sama ada orang tua pun jadi anak juga. Walaupun ayah dia, ibu dia mati pun dia anak juga. Dia kena berdoa ni belaka. Setiap orang Islam, Muslim dan Muslimah kena berdoa Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wajib dah dia kena ambil ni. Kemudian kita mari pula kepada ayat yang Allah Ta'ala lari bazir. Lari bazir. Sebab apa lagi bazir? Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang bazir itu adalah saudara-saudara bagi syaitan. Dan syaitan itu dia kufur terhadap Tuhan dia. Banyak lagi ayat yang kita kena ambil pengajaran daripada surah Al-Isra. Maka oleh kerana masa tidak ada, kita walih pula kepada suratul Al-Kahf, surah Kahf, surah gua. Masya Allah, ada juga nama surah Quran, surah gua. Apa sakut paut dengan Qurannya surah gua? Jadi surah Kahf ini turun di Mekah. Tu. Kerana dia ada orang-orang Yahudi yang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lagu mana tentang apa ni cerita-cerita orang-orang dulu. Maka Jibril bawalah surah Kahfi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam surah Kahfi ini disebut cerita fityah, cerita orang pemuda-pemuda yang mana mereka itu berimej. Mereka itu berimej. Dalam ayat yang apa tu Tuhan sebut, iaitu ayat yang ke-10. Ayat 10. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sebelum itu Allah Subhanahu wa taala ayat katanya bahawa am hasibta anna ashabal kahfi wa raqim kanu min ayatina ajaba. Adakah kamu menyukai Muhammad bahawa kisah ashabul kahfi dan raqim itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kamu. Jadi Allah Ta'ala bagi cerita hak pemuda gua ni. Kemudian Allah tanya Nabi Muhammad, adakah cerita ni kamu rasa heran? Cerita ni saja, dah banyak lagi hak tu heroyak, cerita-cerita kejadian-kejadian yang patut diheran oleh manusia. Rasa heran pelik. Tapi di sisi Allah Ta'ala tak rasa pelik lah, kerana Allah Maha Kuasa. Is awal fityatu, ingatlah kejadian tatkala satu golongan daripada orang-orang muda pergi ke gua. Pemuda, pemuda, marilah ambil pengajaran daripada suratul Kahfi ni. Bagaimana dia tu duduk di kalangan masyarakat yang kufur, yang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat yang cemar di segi akidah, segi ibadat, di segi sosial. Tapi mereka celah-celah tu mereka berimej. Tu payah, sangat payah nak cari orang yang tidak dipengaruhi oleh suasana masyarakat. Walau hak ni kufur, tapi dia berimej. Kita nak bani supaya ikan dalam laut. Ikan dalam laut ni laut masing. Tapi ikan tu bila kita buat tubik dia pada laut, sama ada dengan muka ke dengan jala ke, kita bawa kepada dapur kita, daging isi dia tak ada masing. Isi dia tak ada masing. Padahal dia duduk dalam di kalangan air penuh dengan air masing belaka. Tak ada kata air tawar dalam laut ni. Biasa je.
Tapi isi dia tu bila kita nak makan masing kena buh garis suku. Nak kata ia tak pengaruh dengan air masing dalam laut. Tu pemuda macam itulah, dia duduk di kalangan orang musyrikin, orang syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang kufur dengan Allah. Orang buat gapo lagi sembah lain pada Allah dan kejahatan lain di segi kemasyarakatan, tapi mereka tidak pengaruh. Mereka beriman dengan Allah. Dan pula usaha tak sewi capu waktu. Takut terpengaruh macam corona lah, takut berjakit kan. Takut berjakit. Lalu mereka pakat buat dia masuk gua. Bawa lagi iman, bawa lagi kebaikan yang Tuhan beri pada dia supaya tidak berjakit penyakit-penyakit syirik, kufur dan penyakit-penyakit jahat di kalangan masyarakat pada masa itu. Lalu dia awal fityatu ilah kafi, dia menuju pergi kepada gua. Faqalu, bukan lagi saja dak. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Mereka berdoa pula, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu. Minta rahmat Allah. Pemuda kita kena belajar doa, kena belajar, kena hafal doa-doa supaya kita reti molek, lepas tu kita berdoa kepada Allah. Kita orang molek, orang yang dididik oleh Islam, maka kita pandai doa supaya Tuhan jaga Islam kita. Jangan terpengaruh dengan Islam palsu yang direka oleh manusia, supaya tidak pengaruh dengan suasana akhlak yang buruk di kalangan pemuda-pemuda lain. Maka kita perlu berdoa, terutama doa pemuda dalam gua ni, iaitu Rabbana atina min ladunka rahmah. Satu, yang kedua yang wahayyi lana min amrina rasyada, dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk selamatkan agama kami. Nak jaga agama. Ni Hifzuddin ni. Hifzuddin ni rela lari walaupun susah. Lari pun Nabi hijrah lah. Nabi hijrah pada Mekah pergi Madinah kerana nak jaga agama. Kalau tidak, Nabi duduk Mekah sini, ada Kaabah, boleh pergi ibadat, boleh tawaf. Pakat dengan orang kafir, musyrikin duduk boleh lah. Tapi Nabi tak kena syirik, tak kena kufur. Itu di antara kisah dalam suratul Kahfi. Maka mana masa tu sudah lanjut, maka kita nak ayat akhir sekali. Ayat katanya dalam suratul Kahfi ni banyak kita dapat pengajaran, di antaranya Nabi Musa dengan Khidir. Tu ya, Nabi Musa ni nak mengaji. Nabi Khidir ni seorang yang alim. Nabi tak nabi tu makna khilaf ulama lah, tapi Nabi Musa ni juga dah kata dia tu makna nabi, tapi nak ngaji orang alim tu hawi kepada dia ilmu ladun. Maka dia tu turut dengan sabarnya, apa yang tak reti maka dia tanya. Itu sabar salah satu sifat orang belajar, sifat orang mengaji yang berjaya. Kalau tak sabar tak berjaya. Kena ingat molek orang mengaji, pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa, murid-murid, jangan lupa satu sifat yang perlu ada pada seorang yang berjaya dalam ilmu dia, cari ilmu dia, iaitu sabar. Insya-Allah taala mari kita banyak sabar, terutama bulan Ramadan mengajar kita supaya kita banyak sabar untuk kita mencapai ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qadar ni saja pada hari ini, insya-Allah taala kita akan sambung semula pula insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.